Juzuk 2. Masalah pada 22. Wajib makmum mengikut imam pada segala perbuatan sembahyang. Wajib makmum mengikut imam pada segala perbuatan sembahyangnya. Ya, baik. Seperti yang kita ketahui bahawa imam dan makmum ini berputar ia antara muwafaqah dan musabaqah. Apa pula muwafaqah, apa pula musabaqah? Nanti dulu. Dan juga musawaqah. Muwafaqah, musabaqah dan juga musawaqah. Dan erti musabaqah itu musabaqah tilawah Al-Quran. Dulu kan ada musabaqah. Musabaqah itu bertanding ataupun saling dulu mendahului. Ya. Mendahului makmum di atas perbuatan imamnya. Itu maksud musabaqah. Ya. Musabaqah artinya makmum mendahului imam. Nanti kita bincang. Yang kedua, musawaqah ialah menyertai, yakni serentak dengan imam. Kalau tadi makmum mendahului imam, yang tu kita pun dah ada maklum. Ya tak boleh lah. Tapi ada tempat yang boleh. Apa tempat yang boleh nanti? Tunggu. Jangan tidur. Ada yang serentak namanya musawaqah. Iaitu menyertai, yakni serentak perbuatan atau perkataan makmum dengan perbuatan dan perkataan imam. Manakala erti muwafaqah pula ialah mendahului gerak perbuatan imam atas perbuatan makmum dan mentakhirkan gerak perbuatan makmum atas gerak perbuatan imam. Dan hendaklah makmum mengikut imam sekira-kiranya ia makmum, sekira-kira ia dapati makmum akan imam pada rukun itu. Inilah makna perkataan Kitabul Minhaj. Okey, baik. Sekarang ini nak sebutnya wajib makmum mengikuti imam pada segala perbuatan sembahyang, dengan bahawa mentakhirkan gerakan makmum dengan gerakan imamnya, seperti mana perbuatan sahabat-sahabat Nabi sembahyang di belakang imam, iaitu di belakang Rasulullah. Artinya wajib kita mentakhir, yakni melambatkan gerakan kita setelah pergerakan imam. Ini mesti. Dan wajib melakukan semua perbuatan apa yang dibuat oleh imam selagi mana dia tidak bercanggah dengan syarak. Contoh begini. Apabila imam tertinggal ataupun imam ni dia doa kunut, kita pun doa kunut. Kemudian pada akhir tu dia bantai sujud sahwi. Dia ingat dia tak kunut. Dia ingat dia tak kunut. Jadi kita dah jadi confused. Padahal kita dah kunut. Tapi kenapa sujud sahwi lagi? Maka hendaklah kita mengikut perbuatan imam itu kerana ia masih lagi dalam lingkungan syarak. Boleh. Ya. Yang tak boleh apabila benda tu tak boleh, tidak dibenarkan oleh syarak. Contohnya imam menambah rakaat, waktu tak boleh kita ikut. Ya. Imam menambah rakaat, dia tak sengaja, kita yang tahu ni hendaklah menegurnya. Tunggu dalam keadaan kita ni duduk tahiyat akhir. Ya. Kalau kita ikut juga, maka batal sembahyang kita kerana menambah perbuatan yang tidak ada dalam rukun sembahyang. Baik. Ada perkara yang mesti sama dengan imam. Apa pula tu? Sama dengan imam, iaitu ketika mengaminkan bacaan Fatihah. Kan kita sama-sama dengan imam kan?
Tak ada yang terlambat. Imam amin, semuanya amin. Ya. Baik. Maka sahabat-sahabat sembahyang di belakang Rasulullah ialah mereka tidak turun membongkok belakang mereka kerana tidak turun membongkok belakang mereka kerana sujud, sehinggalah mereka melihat Rasulullah masuk sujud, dan demikianlah rukun-rukun yang lain. Maka sahabat ini tidak melakukan perbuatan sujud itu melainkan setelah melihat Rasulullah benar-benar sujud. Baik. Nak diceritakan huraian tentang hukum muwafaqah. Muwafaqah ni sama-sama. Ya. Musabaqah, mendahului, dan musawaqah, yakni ya, perbuatan mendahului gerak imam dulu kemudian baru makmum. Mari kita tengok. Orang yang sembahyang berjamaah tidak simpang ia dari 3 bahagian ini. Maksudnya dia tak boleh lari daripada 3 perkara. Pertama muwafaqah, yang kedua musabaqah, dan juga musawaqah. Maka musabaqah iaitu mendahului gerak sembahyang makmum atas gerak sembahyang imam. Hak ni boleh tak kita mendahului imam? Jelas ya, tak boleh. Kita pun faham. Kalau kita mendahului imam, akhirat besok kepala kita ni dibangkitkan dengan keadaan kepala keldai. Kepala keldai. Ya, jangan lebih daripada imam. Ya, baik. Dan musawaqah iaitu gerak serentak gerak sembahyang makmum dengan gerak sembahyang imam. Boleh ke sama-sama pula serentak? Kalau dah serentak tuan-tuan, siapa imam, siapa makmum? Siapa memandu, siapa penumpang? Manakala muwafaqah ialah gerak perbuatan sembahyang yang imam mendahului gerakan sembahyang makmum, seperti mana yang kita buat ini, dan mentakhirkan gerak perbuatan makmum dengan gerak imamnya, dengan sekira-kira makmum sempat mendapati rukun yang mana imam itu lakukan itu. Artinya sempat makmum walaupun dia lambat, tapi dia sempat perbuatan tu sama dengan imam. Contohnya imam rukuk, dia pun rukuk. Itu artinya musawaqah. Kalau masbuk, kalau tak sama, itu tak nama musawaqah. Itu memang dah lewat takhir dah tu. Contohnya imam dah rukuk, dia baru imam dah sujud, dia baru rukuk. Ini bukan musawaqah. Okey, baik. Dan mentakhirkan gerak perbuatan makmum dengan gerak imamnya, dengan sekira-kira makmum mendapati rukun yang mana imam lakukan itu, seperti yang ditunjukkan oleh sahabat Nabi SAW ketika mereka bersembahyang di belakang Rasulullah. Dan 3 bahagian ini ada antaranya haram, ada yang membatalkan sembahyang hukumnya, seperti mendahului makmum akan imam dengan 2 rukun. 2 rukun batal sembahyang kalau makmum 2 rukun di hadapan imam. Kalau 1 rukun, ya tak batal lagi sembahyangnya. Tapi kalau imam baru rukuk, imam rukuk, makmum dah sujud, kenapa kamu dulu? Kenapa dia sujud dulu? Saja nunggu-nunggu, imam ni lambat sangat. Ya. Macam mana orang tanya kat saya, boleh tak kalau khutbah ni, sekarang ni kan khutbah online, kita bagi siap-siap semua orang ni suruh baca di rumah. Sekarang kita datang sini semayangnya, boleh ke tak boleh? Mana boleh? Tak boleh lah. Ya, sebab mendengar, namanya mendengar khutbah. Ya, bukan kita duduk sini baca khutbah tu satu hal. Kemudian khutbah ini, ya,
mesti didengari, kemudian tempatnya di masjid, kan? Tempatnya di masjid. Tuan-tuan kasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Kalaulah seseorang itu mendahului, makmum itu mendahului imam 2 rukun lebih hadapan daripada imam, maka batalah sembahyang dia. Dan di antara haram hukumnya tetapi tidak batal sembahyang, seperti mendahului ia akan imam dengan 1 rukun yang bukan takbiratul ihram dan salam. Ada yang haram tapi tak batal sembahyang, iaitu bila dia mendahului 1 rukun daripada imam. Contohnya imam baca lambat sangat. Lambat sangat, lama penuh. Dia pun kata letih dah berdiri ni. Dia pantainya rukuk. Perbuatannya haram, berdosa. Tapi sembahyang ni tak batal. Kemudian imam baca lagi, udah sakit pula pinggangnya, rukuk aja. Lama pula dia kata. Dia pun i'tidal. Udah 2 rukun. Batal dah sembahyang dia. Baik. Dan tuan-tuan, tapi rukun yang satu ni kalau dia ke depan, dia dulu daripada imam, tak usah sembahyang. Ada 2. Pertama, kalau dia tu takbiratul ihram dulu daripada imam. Apa cerita? Imam belum Allahu Akbar, dia dah Allahu Akbar lagi. Ini batal sembahyang. Ataupun dia sama dengan imam. Imam Allahu Akbar, dia Allahu Akbar tu sama-sama. Ya, maka batal sembahyang. Ya, tak sah. Sebab apa? Tak masuk lagi. Ya, tak masuk sembahyang lagi. Ataupun batal sembahyangnya apabila dia mendahului 1 rukun ini, iaitu dia beri salam sebelum imam beri salam. Dengan syarat dia tidak mufaraqah. Dia tak ada niat mufaraqah. Ya. Imam duduk tahiyat lama, baca doa lepas tahiyat panjang-panjang. Kawan ini ada gaut. Ya. Kakinya udah kata-kata merenin merah gitu. Ya, tersepit dah kakinya tu. Aduh, dah berayu-rayu matanya. Tak tahan dia. Dia terus beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian imam Assalamualaikum warahmatullahi. Dia tak niat mufaraqah, maka batal sembahyang. Dapat sakit saja dia kena qada balik sembahyang. Kalau dia nak bagi salam, dia mesti niat mufaraqah. Ini aku pisah dengan imam. Assalamualaikum warahmatullahi. Udah. Ya, baik. Begitu. Dan ia masih tunggu di tempatnya. Okey. Dengan syarat ia tidak berniat putuskan qudwah, yakni ikutan imam, dan ia masih tunggu di tempatnya, seperti mendahulu ia dengan rukuk selepas ia membaca Fatihah. Ini contoh dia bagi. Ya, contoh kalau kita rukuk lepas baca Fatihah, ya, hukumnya haram tapi tak batal lagi. Ataupun sujud, ya, sujud selepas i'tidal. Ya, imam belum sujud, dia dah sujud dulu, maka haram hukumnya tapi tak batal sembahyang. Tetapi luput ia pahala jemaah, dan di antaranya makruh dan luput pahala jemaah, iaitu musawah, yakni serentak. Ada yang luput pahala jemaah, ya, dan ada di antaranya makruh dan ia luput pahala jemaah, iaitu apabila dia musawah serentak dengan imam. Dan di antara sunat hukumnya dan dapat fadilat jemaah dengan sempurna itu ialah 27 atau 25 darjat, iaitu kaifiat sembahyang jemaah yang ditunjukkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Artinya luput pahala 27 itu sekiranya dia mendahului imam. Ya, semayang tak batal. Semayang tak batal. Sah semayangnya, sah semayangnya. Tapi pahala jemaah tak ada. Ya, ini orang suka lawan imam, kata orang. Ya, tak sabar. Tapi adakah dia dikira telah sembahyang? Ya, dia telah dikira sebagai orang yang menunaikan sembahyang. Pahala jemaah tak ada, sia-sia aja. Ya, baik.